نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay, so hari ini dah hari Senin. Kita macam biasa lah nak berborak dengan korang ni, nak bercerita dengan korang ni tentang kisah-kisah seram yang dihantarkan oleh para subscribers, followers maupun emailers. Boleh kot, orang yang tak email panggil emailers kan. Okay, alright. So hari ni adalah hari Senin, macam Acah cakap tadi. Okay, kalau korang yang dah masuk ni, jangan lupa tekan subscribe tu, siap-siap brother. Tekan siap-siap brother. Kan, subscribe tu free, tekan je dulu. Jangan lupa juga tekan like dan juga turn on bell notification. So kalau lepas ni Acah ada buat video, ada post video, korang tak terlepas lah kan. Kan dah 1 jam, 2 jam baru perasan, Acah ada post video 1 hari, 2 hari, dah Acah ada post video. Jangan macam tu, okay. Tu pentingnya notification tu, alright. So untuk hari ni Acah nak kisah pasal apa, nak bercerita pasal apa, sekejap lagi kita tengok. Yang penting macam biasa lah, sebelum apa-apa kita buat apa? Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, kita dah layan intro. Okay, cerita yang pertama ni Acah nak cerita dengan korang ni. Oi, cerita ni dia quite interesting dekat ending dia. Sekejap lagi korang akan tahu kenapa Acah cakap interesting kat ending dia. Okay, cerita ni dihantar melalui email oleh seorang lelaki yang bernama Syukri. Dia gelarkan diri dia sebagai Syuk. Dia kata, Acap, hari ni saya nak bercerita dengan korang tentang something yang berlaku pada saya ketika perjalanan saya daripada KL. Daripada KL, dia nak pergi bercuti dekat Penang pada waktu tu. Dia berdua dengan kawan dia. Seorang lagi kawan dia, nama dia dia tak sebut pula nama member dia. Dah kena fikir pula apa nama member dia nak letak. Hanif lah. Hanif, okay. So si Syuk dengan Hanif ni dia orang drive daripada Kuala Lumpur sampai Penang. Okay, sebelum sampai Penang, tak silap aku dia kata dua R&R sebelum Penang, dia orang decide untuk berehat pada waktu tu. Sebab dia kata time tu memang dah badan memang dah letih, memang dah barai lah senang cerita. So nak tak nak, dia orang ambil keputusan untuk stop kejap, lepak kejap, chill kejap, untuk orang kata apa, rehat pada waktu tu. Okay, Hanif keluar and pergi ke toilet. Manakala Syuk, dia nak duduk kejap dalam kereta, and then dia kata nak bakar sebatang rokok dulu, sekejap lagi dia akan keluar pergi makan. Okay, nak jadikan cerita pada waktu tu, sampai je R&R tu, dia orang dua-dua ambil haluan masing-masing. Syuk ni pun turunkan tingkap. Pada waktu tu, so dia hembus. Tiba-tiba dia rasa masa tu, dia rasa macam ada orang sedang usah dia 2-3 kali pada waktu tu. So dia pun macam tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada siapa-siapa pun. So habis batang rokok. Okay, satu point, si Syuk ni, dia ni memang orang kata rokok dengan dia ni, dia dah buat macam makan kopok. Lepas habis batang, dia on satu lagi. Pam. Penat kan, orang penat. Orang lelaki ni hisap rokok tahu-tahu je lah, kita tak tahulah kan. Dia tengok jam dah menunjukkan pukul 3.19 pagi. Dan masa dia hisap tu, dia rasa sekali lagi seperti seolah-olah dipandang oleh seseorang dekat area situ. Dia pandang kiri, masa dia pandang kanan, Allahu Akbar. Pakcik, buat terperanjat saya je lah. Menurut Syuk, pada waktu tersebut dia ternampak ada satu orang pakcik sedang berdiri dekat tingkap dia lah, sedang berdiri tegak tengok dia. Dia macam, Allahu Akbar, pakcik. Kenapa ni? Nak, pakcik lapar, boleh minta derma sikit tak? Dia kata pada waktu tu.
Aku macam aduh, pada waktu tu aku macam semak tau. Aku macam penat. And then aku punya kepala otak pun macam lagu. Aku terus cakap dengan pakcik tu dalam nada yang sangat-sangat kurang sopan. Pakcik, tak ada lah pakcik. Saya penat pakcik. Jangan kacau saya pakcik Masih selamba je dia naikkan tingkap. Okay, pakcik tu macam nampak hampa lah pada waktu tu. Tapi pada waktu tu aku nampak pakcik tu macam dia pusing pelan-pelan. And then dia pergi ke kereta sebelah. So aku pun macam sandar balik. Aku turunkan tingkap sikit. Aku bakar rokok lagi. Bapak dia ni baru banyak rokok dia bakar kan. Lepas je 3 batang rokok settle, dia pun turun daripada kereta sebab nak pergi toilet juga. Okay, masa dia nak pergi ke toilet, dia terserempak dengan Hanif, member dia tu tadi. Sebab masa tu dia kata Hanif dah keluar daripada tempat toilet tu lah. And then tempat semayang, ruangan semayang tak silap dia. And then masa tu Hanif keluar, and then dia pun nak pergi toilet. Lepas tu dia tegur lah kawan dia, mana? Aku cari makan sekejap kot. Hanif cakap macam tu. Pergi lah, sekejap lagi mana-mana meja kau, Aku duduk lah. Okay. So dia orang pun selisih. Hanif pergi cari makan. And then dia ni nak pergi toilet. So dia ni pun masuk toilet. Dia membuang apa semua. Masa tu dia terdengar bunyi tapak kaki daripada luar. Tandas tu sunyi sepi. Masa dia masuk tu tak ada orang langsung. 3.19, 3.20 minit pagi. Mana ada orang. Time tu bulu roma dia dah tegak dah. Dia dah takut dah. Tapi dia beranikan diri lah. Dia buka pintu bilik air dia. Dan lepas dia keluar je daripada toilet tu, dia terus pergi ke arah sinki lah. Dia basuh tangan dia kan? Dia basuh tangan, dia tengok cermin. Lepas tu dia tundukkan badan dia, dia basuh muka tu. Dia kata masa dia tunduk basuh muka tu, dia terasa seperti ada orang yang masuk ke tandas belakang tau. Tapi dia macam buat tak tahu je lah kan. Siapa nak pergi care, siapa pergi masuk tandas belakang. Suka hati dia lah apa dia nak buat. Lepas tu dia kata masa dia basuh tu, dia pun angkat badan dia. Dia kata masa dia angkat badan dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata dekat cermin dia tu, belakang tu pakcik tu tadi. Dia pun tolong, pakcik, nak, tolong pakcik nak. Pakcik betul-betul lapar ni. Aduh pakcik, kalau ia pun lapar, nak minta derma dengan saya dah 2 kali pakcik buat saya terperanjat ni. Kalau saya mati kat sini macam mana pakcik? Tolong pakcik nak. Waktu tu Yelah aku pun keluarkan note RM10, RM RM10, and aku ulur kat dia. Tapi silap aku pada waktu tu. Aku macam macam tu pada waktu tu. And then aku terus berlalu pergi sebab aku dalam keadaan terperanjat lagi waktu tu. And then dia belah lah. Dia keluar daripada toilet tu. And then dia tunduk. Dia pun turun ke arah bawah untuk pergi ke ruangan makan. Menurut Syukri pada waktu tu, masa dia turun ke bawah and then pergi ke tempat makan tu, dia terpandang ke arah belah kanan, which is parking lot. Dekat parking lot tu, dia nampak pakcik tu sedang berlega-lega dari kereta ke kereta waktu tu. Tercengang lah dia kan? Of course lah dia tercengang. Bukan pakcik tu kat toilet dia tadi. Dalam hati dia, bisik dia pada waktu tu. So dia pun turun. Mampus dia kata. Dia pun turun. And then dia pergi dekat stall kedai yang ada tu lah. So dia beli nasi ayam. And then dia pun duduk. Dalam keadaan dia duduk tu, dia tengok keliling. Mana si Hanif ni, member dia ni kan. Dia tengok tak ada dah. Dia tengok Hanif ni tak ada, tak nampak. Dia pun macam tak apalah, sekejap lagi Hanif nampak dia, Hanif datang lah. Dalam firasat dia pada waktu tu, dia just imagine yang Hanif ni tengah beli makan lagi. Lama betul, lambat betul Hanif ni buat kerja kan. So dia pun duduk dengan air teh OS dengan nasi ayam dia. Dia pun makan. And masa dia makan pada waktu tersebut, dia terasa dekat belakang dia ada seseorang sedang dekat. Dalam hati dia pada waktu tu, dia fikir pakcik tu je. Sebab pakcik tu dah jump scare dia 2 kali. And dia pun tolak, Nep, kau pergi mana tu? Duduk lah. Kawan dia, Nep, duduk lah. Masih. Kawan dia pun duduk. And then diorang pun makan sama-sama. And pada waktu tu Syukri buka mulut. Nep, kau nak tahu tak? Tadi kan ada seorang pakcik ni. Aku seram betul lah tengok dia ni. Kenapa? Aku 2 kali lah dia nak minta derma. Tapi itulah, cara dia tu seram lah.
pakcik mana? Ada tadi pakcik tu kalau kau perasan. Kalau kau nak tahu, masa aku cerita benda ni secara detail dekat Anip ni macam tak nak dengar tau. Dia macam fokus kat makanan dia je. Aku cerita punyalah banyak, dia suap, dia barah je pada waktu tu tau. And then dia buat macam tak berminat lah nak dengar kisah aku ni. So aku macam lantak kau lah. And masa tu aku pun sambung makan. And dua-dua dalam keadaan diam. And then dicampuri dengan keadaan sunyi R&R tersebut lah. Aku makan, tiba-tiba Anip bertanya kat aku satu soalan. Pakcik tu yang mana? Aku macam tersentak tu macam tadi tak nak tanya kan. Tadi masa aku cerita macam tak nak dengar pula. Ini tiba-tiba tanya aku pakcik yang mana. So aku pun dalam tengah kunyah nasi ayam tu, aku pun jawab, tu ada pakcik seorang tu. Dia macam pakai songkok sikit tau. Tu dia baju Melayu warna hijau. Dia macam dia pendek-pendek sikit dah. Lepas tu Anip pun tak tengok aku. Dia terus makan. And dia macam angguk lah, oh, yang tu ke sebelah kau tu? Aku terdengar perkataan tu daripada Anip pada waktu tu. Nasi ayam yang nak masuk dalam mulut ni tiba-tiba terhenti dekat sini. Mana? Tu sebelah kau tu. Aku sempat jelingkan mata aku sebelah kiri. And aku nampak betul lah mat, pakcik tu sedang berdiri, pandang aku, tengok aku makan pada waktu tu. Pakcik jangan takut-takutkan saya macam ni pakcik. Saya nak makan je pakcik. Dia pun makan. Pakcik pergilah meja lain pakcik. Saya dah bagi apa pakcik nak kan. Waktu tu memang dia kata keadaan tu sangat-sangat tak selesa, berpeluh, mengemang, semua ada. Dia pun toleh belah kiri. Dia beranikan diri. Dan masa dia tengok belah kiri, tak ada siapa-siapa. Syulah pakcik ni. Time tu dia memang dalam keadaan memang tak selesa. And dia macam Dia takut lah pada waktu tu kan. Just fokus makan. And dia nak ajak Anip ni balik lah waktu tu. And dia kata masa dia suapkan nasi ke dalam mulut dia, dia terus toleh ke belah kanan untuk bertanyakan Anip dah makan dah sudah ke belum kan. And then dia nak gerak daripada situ awal lah. Dia pun kunyah, nap. Dia tunggu lagi. Sebab apa? Sebab pada waktu tu dia toleh belah kanan, pakcik tu tengah duduk sebelah dia, tenung dia mat. Oi gila kau. Kalau aku pun aku hara. And then dia pun bangun, dia keluar daripada R&R tu, dia turun dekat kereta. And masa dia masuk dekat kereta, dia tengok Anip tengah tidur nyenyak dekat sebelah seat penumpang tu. Anip, weh, bangun. Weh, patut Anip macam apa? Kau bila tidur kat sini? Aku memang tidur kat sini. Kau yang kata nak pergi toilet tadi kan? Oh shit, dia kata macam tu. Dia pun start kereta. And then dia jalan keluar. And masa dia jalan keluar daripada R&R tu, dia bawa kereta. And then dia macam, ui sial lah tu. Ui babi lah pakcik ni. Takut aku lah. Ui pakcik mana? Si Anip bertanya. Adalah pakcik tadi. Dah lantak dia lah. Oh, dia bawa je kereta laju-laju pada waktu tu. And melepasi highway tersebut. And dia kata masa dia tengah laju tu, dia dapat satu phone call. And dia angkat phone dia. Dekat phone dia tu nama Hanif. Dan sampai situ je cerita dia guys. Sampai situ je cerita dia. Kalau kau tengok email dia, aku rasa sangat-sangat misteri bodoh cerita ni. Sumpah. Masa aku baca balik email ni tadi email ni 6 bulan lepas. 4 bulan lepas punya email. 6 bulan lama sangat. 4 bulan lepas punya email. And then dia terhenti dekat dan ... So apa ending cerita ni? Apa ending cerita ni guys? Korang terjemah sendiri dekat komen. Mungkin si Syukri ni kalau aku terjemahkan diri aku, masa dia angkat phone tu nama Hanif, dia tengok sebelah tu pakcik tu mungkin. And then dia accident, tak tahu. Tapi kenapa cerita dia ni berhenti dekat dan ... Ini adalah cerita yang paling misteri yang Acap pernah terima. Tapi mungkin macam Acap cakap tadi, dia nak korang habiskan cerita ni. And korang habiskan cerita yang pertama ni dekat komen menurut korang. Yap, itulah kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Syukri kepada aku. Okay guys, so itu cerita yang pertama. So macam mana korang rasa?
apa kesudahan cerita tu kan. Alright, tak apa, kita tinggalkan cerita yang pertama, kita pergi kat cerita yang kedua. Acak rasa kan untuk kali ni, minum sekejap. Acak rasa untuk kali ni kita sesuai tak tajuk ni macam tajuk bercuti kan. Sebab sekarang semua orang sedang berlumba-lumba nak bercuti kan. Macam penyakit ni dah settle, masing-masing oh gitu sana sini perginya. Alah nak cakap beringatlah okay? Okay, dah so, kita teruskan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni cerita dia pasal laki bini guys. Ni dia terjadi dekat area Cap je sebenarnya. Kalau korang pernah lepak dekat pantai Puteri Kelebang tu, ini kisah dia yang dihantarkan kepada Acap oleh sepasang suami isteri. Laki dia lah hantar. Laki dia namanya Hezri. Kita panggil dia Ri lah senang cerita. Nama bini dia Diana. Dia panggil bini dia Ina. Okay, so Hezri dengan Ina diorang ni memang almost setiap petang diorang akan balik kerja dalam 6:30 petang. And then ini adalah me time diorang. Maknanya masa meluangkan masa bersama dengan pasangan masing-masing lah. They are so romantic sebenarnya. So diorang ni berdua ni akan keluar daripada rumah dalam sekitar 6.40 petang sehingga ke 7.15 minit malam. Before that lah, before azan maghrib, diorang akan gerak daripada Pantai Puteri untuk balik. Sebab diorang punya rumah dekat je dengan situ, dekat area-area Allahu Akbar, dekat kubur tu aku tak ingat lah apa nama dia. Tapi tak apalah, dekat area situ lah dia kata. Menurut si Hezri ni, dia kata ada satu hari ni Acap, aku telah pun boleh katakan diganggu ataupun macam ni lah cerita dia, senang cerita. Okay, benda ni terjadi masa bini aku mengandung bulan kelima, anak pertama kami. Okay, memandangkan dah 3 hari kita orang ni tak dapat nak spend time sama-sama sangat sebabkan dia busy, aku pun busy. And pada hari keempat ni, kami berdua ni sama-sama setuju untuk hook by crook, apa-apa hal pun petang ni kita orang kena pergi pantai jalan-jalan. Dia kata macam tu. Sebab benda ni rutin diorang. Benda ni memang satu kemestian dalam rumah tangga diorang. Tak apalah, masing-masing kan. Okay, hari keempat tu hari apa? Yep, hari Khamis, malam Jumaat. Okay, nak jadi cerita hantu ni mesti Khamis malam Jumaat. Tak faham aku. Salah saja je. Orang nak kena aku pula yang sibuk kan. Okay, Hezri dia cakap, nama lelaki dia Hezri yang tadi, betul kan? Hezri ke Hazmi? Ri Hezri. Aku lupa lah nama orang. Okay, Hezri ni cakap bini dia Ina ni sampai dulu. And masa aku sampai, aku tengok bini aku punya kereta sudah ada. And dia tengah duduk dekat tepi tu. Lepas tu aku macam, Assalamualaikum, ada orang ke kat sini? Dia macam nak usah-usah lah, manja-manja biasalah. Lepas tu bini dia pun pandang dia, asal lambat? Jam lah. Dah lah saya sampai dulu. Sorry lah. Okay, kita makan waktu tu. So dia orang pergi belilah makanan kat tepi tu. Dia orang jalan. Okay, masa aku pergi kat belah tepi tu, ada orang tengah buat jualan-jualan tu. Aku beli kat situ. And then sebabkan bini aku ni mengandung, aku suruh dia duduk kat batu-batu tu yang ada kat tepi tu. Orang Melaka tahulah set-set batu tepi tu kan. And aku pun pergi beli kat situ. Ada kopok leko, ada air-air sikit lah. And then masa aku beli tu, aku tengok bini aku tengah duduk usap-usap perut dia. So aku pun beratur. Masa aku beratur, aku lepak apa semua, kali kedua aku tengok ke arah batu tu, aku tengok bini aku dah tak ada. Cap. Kalau kau seorang suami tengok toleh-toleh bini kau dah tak ada, adakah kau akan terus beli kopok leko tu? Ataupun kau pergi kejar bini kau, pergi cari bini kau pergi mana? Kan? Azri ni beli kopok leko, tak payah nak sweet sangat pergi kejar. Tak ada. Dia kata mungkin time tu bini dia just jalan-jalan kat store yang berhampiran. And then dia pun macam, tak apa, sekejap lagi aku call lah bini aku, tak ada benda ni kan. Dia pun beli kopok leko. Dia beli kopok leko, dia beli air satu. And then dia pergi balik dekat tempat batu tu. Dia duduk. Dia call bini dia, tak dapat. Dia call bini dia, tak dapat. Dia call bini dia, tak dapat. 8 kali dia cuba, tak dapat. Menurut Hezri, terdetiklah rasa risau di hati seorang suami. Dia pun bangun and terus mencari dekat area-area situ. So dia pun pergi ke belakang arah pantai tu. And dia jalan, dia kata jauh juga Cap. Aku jalan sampai hujung juga. And sampai dekat belah hujung Pantai Puteri tu, tak adalah hujung sangat, dekat area-area boat tu semua, aku ternampak
bini aku tu macam tengah bercakap dengan someone dekat situ. Jauh juga ah. Dia adalah dalam 40 meter depan aku lebih kurang. So aku pun macam nampak bayangan bini aku kat tepi tu. And then aku nampak daripada belakang dia lah kan. Aku pun pergi berlari kat bini aku. Ina, buat apa situ? Dia pun toleh pandang aku. Masa dia toleh kat aku tu, aku dah lega lah sebab bini aku kan. And makin dekat, aku terdengar suara bini aku menoleh membelakangkan aku. Dia kata, "Dan kali jangan lari-lari lagi tau. Nanti ayah dengan ibu risau macam mana." Dia kata macam tu. Bye. Dia lambai waktu tu. Kau tahu tak Cap, masa tu aku rasa pelik gila. Sebab bini aku tu tengah cakap dengan siapa? Depan dia tu hanya ada timunan ranting dan juga batu-batu yang ada kat situ. Aku macam, bini aku ni biar betul. Aku pun cepat pergi kat bini aku. And aku pegang tangan dia. Macam, "Ayang, awak cakap dengan siapa tadi?" "Oh, tadi ada budak kecil tu. Dia sesat Bi. Tahu tak, masa awak tengah beli keropok leko tu, dia tepuk bahu saya. Dia kata boleh tak tolong hantarkan dia dekat mak dengan ibu dengan ayah dia. Ibu dengan ayah dia." Lepas tu saya kata boleh lah. Lepas tu dia bawa saya sampai sini. And ibu dengan ayah dia dah tunggu dah dekat situ. "Nasib baik jumpa Ayang," kata macam tu. "Nasib baik jumpa Bi," kata macam tu. Awak ni janganlah macam ni. Takut saya lah, risau saya lah. Dah, jom kita balik. Awak beli tak keropok leko tadi? Dah, jom masuk kereta balik. Pada waktu tu memang confirm lah cancel kan. Aku pun risau waktu tu. So tak jadilah piknik sangat petang tu. Kita orang balik. Bini dia tanya, "Kenapa ni? Kenapa nak balik cepat-cepat?" Tak ada apa. Dah. Awak masuk mandi terus. Saya nak kemas kereta ni kejap. Pergi masuk. Waktu tu. And apa yang pelik waktu tu Cap, masa bini aku dah masuk pergi mandi apa semua, aku kemas kereta dah. Masa aku kemas kereta tu Cap, aku tengok dekat seat belakang aku, dekat bahagian bawah, lap kaki tu penuh dengan pasir. Macam ada orang masuk dekat seat belakang tu. Tapi mana ada orang duduk seat belakang? Aku dengan bini aku je kat depan. And banyak pasir kat dalam tu. Time tu dia dah meremang dah waktu tu. Dia angkat kapet tu, dikibas. Tapi dalam hati ni perasaan pelik tu memang menebal lah waktu tu dia kata. And then dia tutup pintu dia apa semua. And dia pun masuk ke dalam rumah tu. Masa tu Cap, azan maghrib baru je berkumandang. Dalam 7.20, 7.25 macam tu. Aku masuk dalam. And aku dengar lagi bunyi bilik air. Masih lagi ada orang tengah mandi lah. So aku pun buat tak tahu je lah. Aku pun duduk kat depan. Aku buka TV. And then aku pun tunggu je bini aku habis mandi. Tapi masalahnya bini aku tu lama gila mandi. Kau bayangkan daripada aku kemas kereta sampai dah habis kemas, aku duduk atas sofa, bini aku tak habis mandi lagi. So aku pergi kat bilik air. Aku tu, Yang tak sudah lagi ke? Tak ada sahutan. Yang masa tu aku dah risau. Aku cepat-cepat tolak pintu bilik air. And engsel pintu bilik air tu patah. And dekat dalam bilik air tu tak ada siapa-siapa pun Cap. Tapi air shower tu turun. Mana bini aku ni? Aku cepat-cepat pergi ke belakang. Sebab bini aku punya bilik dengan aku punya bilik dekat belakang. Aku cepat-cepat lari ke arah belakang. And then aku tengok pintu bilik kami berkunci. Aku try buka. Ayang, buka Ayang. Ayang, buka. Tak berjaya. Aku lekatkan telinga aku dekat pintu tu untuk dengar apa yang ada kat situ. And kau tahu tak, pada waktu tu Cap, aku terdengar suara bini aku tengah bermain-main dengan satu lagi suara asing. Tapi suara tu suara budak-budak. Janganlah macam ni. Kenapa nak ikut Cina balik? Nanti rindu rindu. Dia dengar benda tu. Okay, time tu dia dah mengemang lah. Dia ketuk, Ayang, buka. Tung. Tak buka. Member kat dalam tu makin seronok. And pada waktu tu aku terdengar ada satu suara garau daripada dalam bercakap kepada aku, "Jangan kacau." Aku cepat-cepat keluar rumah. Aku call ada member aku ni, tahu pasal bidang-bidang ni. And then kita orang berdua masuk ke dalam rumah tu. And dia try buka pintu tu. Lepas berjaya buka pintu tu, aku tengok bini aku tu tengah duduk bersimpul, seorang-seorang, gelak seorang-seorang.
bercakap seorang-seorang. Dia macam ada dua personality tau. Dia macam nak pergi mana? Tak pergi mana lah cik nak, macam tu. Tapi dua-dua tu bini aku. Masa tu bini aku macam dah tak betul lah, tak ada orang, dah tak betul lah. And aku keluar minta tolong jiran-jiran yang ada. And alhamdulillah pada waktu tu jiran datang tolong. And bini aku ni memang completely telah pun dirasuki. And pada waktu dia mengerang minta tolong, dia melawan-lawan tu 100% cap suara budak 100%. And dia kata, budak tu punya ayat, dia kata tak nak balik. Dia kata Cik Na ni kata boleh ikut dia, macam tu lah lebih kurang. And lama juga, hampir 2 jam lebih diorang bertarung. And then budak tu bersetuju untuk keluar. And bini aku tak sedarkan diri dalam masa sehari lebih juga. And then dia dibawa pulang ke rumah mentua aku untuk dirawati kat sana. So itulah cerita dia yang dikongsikan kepada aku oleh sang suami si Ina ni. So korang boleh fikir sendiri lah dekat mana dia punya point. Korang boleh rasa sendiri dekat mana dia punya seram dia. Sebenarnya dia ada hantar cap video masa bini dia kena rukiah dengan kawan dia tu. Tapi Acap rasa tak elok kot Acap share sebab aurat bini dia bersepah-sepah. So tak boleh nak share dengan korang lah So minta maaf lah ya. Takut bukan aku kena disclaimer awal. Takut si Hazri ni ke Azmi ke ni ke tengok kan video aku, dia kata aku ada bagi video asal tak post. Satu hal lagi aku nak jawab kan. So aku dah clarify kat sini. Bagi aku macam tak ngam aurat budak-budak nampak nanti ramai tengok. Okay, alright. So itu cerita dia yang Acap nak sharekan kepada korang. So kalau korang rasa cerita ni okay, nak part 2, korang boleh drop dekat komen, Acap nak part 2. Macam tu. Kita cerita pasal kisah-kisah vacation ni. Itu dia. So Acap rasa sampai sini je untuk video kali ni. Korang jaga diri. Yang mana nak bercuti tu dah ada plan nak pergi Sungai Pisang ke, nak pergi apa-apa punya waterfront ke, waterfall ke, Acap harap korang boleh jaga diri. Sebab ya sekarang kita belum merdeka lagi guys. Kita masih lagi bertarung. And then jaga diri, jaga adab bila kita dalam hutan and all that thing. Okay, sebab kita tak nak benda-benda yang tak diingini berlaku. So sampai sini je video Acap. See you and see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.